pun Musa bin Nusair telah berjaya meyakinkan utusan tersebut dan utusan itu telah menyertai jihad bersama-samanya di Andalus, sehingga memaksa khalifah untuk menghantar utusan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dirancang sebelum ini, kita akan meneruskan tentang misi penaklukan umat Islam ke atas Andalus. Kali ini kita akan bercakap tentang peranan Musa bin Nusair yang merupakan pemerintah umat Islam di Morocco, dan beliau berpusat di Khairawan, iaitu di Tunisia pada hari ini. Beliau lah yang telah memberikan arahan dan memerintah Tariq bin Ziyad untuk menakluk Andalus pada peringkat awal. Dan seterusnya apabila Tariq bin Ziyad berada di Toledo, di tengah-tengah Andalus, beliau merasa sangat besar dan kemudian meminta izin daripada khalifah untuk membantu Tariq bin Ziyad dengan tentera seramai 18,000 orang. Beliau telah mendarat di Gibraltar, Jabal Tariq, dan seterusnya meneruskan perjalanan untuk menakluk Seville dan akhirnya sampai ke Merida. Di Merida inilah berlakunya satu peperangan yang mana Musa bin Nusair telah cuba untuk menawan kota tersebut selama berbulan-bulan. Ada sumber yang mengatakan sehingga 4 bulan, dan tentera beliau hanya berjaya untuk menguasai kota Merida pada bulan Ramadan dan akhirnya mencapai kemenangan pada 1 Syawal 713 Masihi. Sedikit latar belakang tentang Musa bin Nusair ini. Beliau ini adalah merupakan seorang tabi'in, iaitu anak kepada Nusair bin Abdul Rahman bin Yazid yang terlibat dalam peperangan Yarmouk, dan ketika beliau melaksanakan misi penaklukannya ke atas Andalusia, beliau sudah pun berumur 80 tahun. Dan beliau bersama-sama dengan Tariq bin Ziyad telah meneruskan penaklukan sehingga ke utara Spain ataupun Andalus ketika itu. Keadaan ini telah mendatangkan rasa cemas kepada khalifah waktu itu, Al-Walid bin Abdul Malik, di mana beliau telah menghantar seorang utusan supaya meminta Musa bin Nusair kembali kerana tak khawatir dengan keselamatan mereka berada di tengah-tengah kawasan Kristian, yang mana mereka ini boleh dikalahkan kerana jumlah mereka yang sangat sedikit. Utusan ini telah menemui Musa bin Nusair dan memujuk beliau supaya kembali dan tidak meneruskan lagi misi jihadnya di Andalus. Walau bagaimanapun, Musa bin Nusair telah berjaya meyakinkan utusan tersebut dan utusan itu telah menyertai jihad bersama-samanya di Andalus, sehingga memaksa khalifah untuk menghantar utusan yang kedua. Dengan kehadiran utusan yang kedua ini, maka Musa bin Nusair akur dengan perintah khalifah untuk kembali ke Afrika Utara, ke Khairawan. Namun Musa bin Nusair telah diminta oleh khalifah untuk menghadap dan menemankan beliau untuk mengerjakan haji. Maka Musa bin Nusair meneruskan perjalanannya ke Damsyik dan bersama-sama dengan khalifah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun Musa bin Nusair tidak pernah melupakan hasratnya untuk meneruskan jihad sehinggalah ke Konstantinopel, kerana ketika zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahawa kota Konstantin ini hanya boleh ditakluki daripada arah laut, dan beliau menyebut Andalusia ketika itu dari arah Andalusia, dan laut yang dimaksudkan adalah Laut Hitam. Berarti kemarahan ataupun kempen untuk menakluk kota Konstantin ada kemungkinan datang daripada sebelah barat, iaitu daripada Andalusia. Inilah yang memberikan hasrat yang begitu kuat di dalam jiwa Musa bin Nusair untuk meneruskan misi jihad ni. Dan beliau telah berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu aku ingin meneruskan jihad. Namun sekiranya Engkau menghendaki yang lain, maka matikanlah aku di sisi Nabi-Mu." Setelah mengerjakan haji bersama dengan khalifah, dalam perjalanan pulang mereka telah singgah untuk mengadakan ziarah di Madinah, dan disitulah Musa bin Nusair telah meninggal dunia dan dikebumikan di Madinah, sebagaimana yang terkandung di dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia kehebatan Musa bin Nusair yang patut tersemat
di dalam jiwa kita, yang mana usaha beliau telah berjaya menakluk seluruh Andalusia bersama-sama dengan Tariq bin Ziyad kecuali sedikit saja di bahagian utara, dan beliau juga telah berjaya menyeberang pergunungan Pyrenees dan membina satu pangkalan di selatan Perancis. Dan ini merupakan pangkalan di mana tentera muslimin kemudiannya mara daripada tahun ke tahun sehinggalah mereka sampai ke Tours pada tahun 732 yang berakhir dengan kekalahan komander ataupun Panglima Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Saya ingin tutup kisah Musa bin Nusair ini dengan menegaskan bahawa panglima-panglima Muslim sama ada Tariq bin Malik ataupun Tariq bin Ziyad, bahkan Musa bin Nusair dan Abdul Aziz bin Musa iaitu anak beliau, mereka semua telah menawarkan suatu tawaran yang cukup baik kepada orang-orang Andalus ataupun Hispanik ketika itu, iaitu sama ada mereka masuk Islam ataupun mereka kekal di dalam agama mereka dengan membayar jizyah dengan jumlah yang sangat kecil, dan mereka berhak untuk menguasai, mentadbir wilayah mereka dan juga hidup sebagai orang yang bebas merdeka di bawah pemerintahan Islam. Sebab itu kita lihat Islam tersebar dengan begitu cepat di Andalus dan hanya berlaku beberapa pertempuran. Mereka telah berjaya menunjukkan suatu bentuk keadilan yang tidak pernah dikecapi oleh orang-orang Andalus ataupun seluruh Eropah ketika itu yang berada di bawah pemerintahan yang zalim. Buat pertama kalinya mereka dibebaskan daripada membayar khuruj ataupun cukai ataupun jizyah yang dikenakan kepada seluruh rakyat pada pemerintahan Kristian, sama ada mereka ni wanita, lelaki, kanak-kanak pun orang tua. Sedangkan di bawah pemerintahan Islam hanya mereka yang able-bodied ataupun mereka yang bekerja yang menyara keluarga saja yang dikenakan jizyah. Mereka dengan mudah tertarik dengan ajaran Islam dan mereka masuk Islam. Jadi peperangan yang berlaku di Andalus adalah dalam rangka memberikan peluang kepada umat manusia untuk merasakan rahmahnya Islam ini, bahawa Islam ini adalah rahmatul lil alamin yang mengembalikan muruah mereka dan juga meletakkan karamah insan, kemuliaan insan itu pada tempatnya.